wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib, atau kama qala 'alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi numurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Rajutan Kuasa, para ustaz, asatizah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak-banyak pada Allah, kerana masih lagi Allah Taala panjangkan usia kita yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk kita datang ke rumah Allah dalam keadaan masya-Allah masih lagi di setengah-setengah tempat tak boleh lagi dapat ke rumah Allah, tapi di tempat kita ni alhamdulillah Allah SWT buka jalan untuk kita dan mudahkan kita. Bahkan bukan saja buka jalan, orang kata kan suruh dah buka pun tak datang juga. Sebab apa? Dia berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Sehingga kan saya pernah dengar guru kami beritahu, satu orang yang ada ilmu sekalipun tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, maka belum tentu dia dapat datang untuk tunaikan solat berjemaah di rumah Allah. Walaupun dia orang berilmu, dia tahu ganjaran solat berjemaah, dia tahu kepentingan solat berjemaah. Bahkan tadi kami di Bangi khutbah Jumaat khatib cerita tentang hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat baginda yang datang jumpa baginda, bagi tahu, ya Rasulullah, saya ini buta, perlukah saya ini hadir solat jemaah? Dia jumpa Nabi, dia beritahu dia buta, menzahirkan kelemahan yang ada pada dia. Asalnya kata khatib tadi, Nabi SAW beri kelonggaran pada dia, dia bergerak je. Nabi tanya dia, Nabi kau mafhum, Nabi tanya dia, tuan, waktu muazzin laungkan azan, tuan dengar tak? Tuan dengar tak? Sahabat ni kata dengar, sebab dia buta, bukan dia pekak, dia buta, dia tak nampak. Maka kata ulama, Nabi SAW beritahu pada sahabat ini, Nabi angkat balik kelonggaran yang diberikan oleh Nabi tadi, dan orang buta ni, sahabat Nabi SAW yang buta ni, yang tak nampak tadi, maka diminta untuk solat berjemaah kalau dengar azan. Subhanallah. Nak bagi tahu masya-Allah betapa pentingnya solat jemaah ni tuan-tuan. Yang hari ni boleh kita kata orang di tempat kita ni tak ramai yang buta, masya-Allah. Maksudnya zaman Nabi SAW yang buta pun Nabi SAW suruh datang solat berjemaah, apatah lagi yang tak buta. Subhanallah. Baik, jadi tuan-tuan, kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab itu seringkali kita kena minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, malam ni kita akan bicarakan tentang tajuk memahami erti pengorbanan. Memahami erti pengorbanan. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita faham tentang pengorbanan tuan-tuan? Masya-Allah, pengorbanan ni benda yang sangat besar. Pengorbanan ni ialah benda yang sangat-sangat besar, masya-Allah. Tuan-tuan, kata ulama, nak faham pengorbanan ni tuan-tuan, kita boleh tengok bapa pengorbanan umat ini. Nabi SAW mengatakan bahawa millati abina Ibrahim hanifa, jalan pengorbanan Nabi iaitu jalan pengorbanan bapa Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, perkataan jalan ni tuan-tuan akan jumpa dengan 5 keadaan, 5 perkataan. Malam ni boleh dapat tambah perkataan Arab baru, 5 perkataan tuan-tuan, masya-Allah. Pertama, dengan perkataan sabil. Kan biasa orang sebut fi sabilillah. Tu sabil tu jalan tuan-tuan. Fi sabilillah. Kalau dekat Mekah tu, kalau nak bagi derma orang panggil sabil.
Sabil tu maksudnya sedekah lah, di jalan Allah SWT. Itu sabil, jalan. Yang kedua, tariq, jalan juga. Sebab itu kita biasa dengar orang Arab kalau pergi haji kan, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu pernah pergi haji, polis nak halau orang, dia akan kata tariq, tariq, tariq. Jalan, jalan, jalan. Tariq tu jalan juga. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Yang ketiga ialah sirat, jalan juga. Kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu jalan juga. Yang keempat dipanggil syari'. Syari' ni jalan juga. Sebab itu tuan-tuan dekat Arab ada setengah jalan dipanggil tariq, ada setengah jalan kita tengok kat signboard dia tulis syari'. Kalau kat Jordan dia tak panggil tariq, Jordan dia akan panggil syari'. Saya mula-mula dulu, syari' macam rasa pelik pula mula-mula dengar kan, sebab biasa kita belajar kat sekolah tariq je. Bila Syekh cakap kos yang kita ambil ni apa nama dia, kita kata syariat Islam. Tu syari' lah tu. Kan syari' tu kan syariat Islam, pengajian Islam, jalan Islam tu, jalan tu syari'. Baik, yang keempat. Yang kelima, millah. Millah ni jalan, tapi dengan berbeza keadaan penggunaan dia lah. Untuk pengorbanan, millah dia panggil. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa millati abina Ibrahim hanifa, jalan pengorbanan kami ialah jalan pengorbanan bapa kami, iaitu Ibrahim, yang mana dipanggil dengan panggilan Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi. Ini tuan-tuan, kita kena tahu, bapa bagi segala nabi ialah Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim ni gelaran dia Abul Anbiya, bapa segala nabi. Baik, tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, apa korban Nabi Ibrahim ni? Banyak tuan-tuan. Kalau setakat kuliah maghrib ni tak habis cerita kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim AS antara kisah Nabi yang panjang dalam kisah-kisah para Nabi. Selain daripada Nabi Musa, Nabi Musa kisahnya hampir setiap juzuk dalam Quran ada. Nabi Ibrahim juga adalah Nabi yang mana banyak kisahnya diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan yang kita pun tahu, Masya Allah, daripada kecil kita dengar. Dan Nabi Ibrahim AS termasuk dalam kalangan Nabi Ulul Azmi, yang mana Nabi yang paling banyak berkorban untuk agama. Nabi ni tuan-tuan yang mulia, jumlah Nabi ni berapa tuan-tuan? 124,000 orang Nabi. Itu jumlah Nabi. Rasul 313. Setengah ulama kata Nabi ni jumlah dia 124,000, macam jumlah para sahabat juga 124,000. Rasul 313, macam jumlah sahabat Nabi yang pergi Badar 313. Wajib kita tahu 25 saja. Dan ulul azmi 5 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, penghulu segala nabi, nabi kita lah, penghulu bagi segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, Allah berfirman dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu ni tak dikira sebagai berkorban selagi kamu tak korban benda yang kamu sayang. Ni tuan-tuan, tinggi ni. Nak cerita darjat pengorbanan yang paling tinggi ni, bukan korban diri, bukan korban harta, bukan korban masa. Bahkan Allah sebut dalam Quran, darjat korban yang paling tinggi ialah korban benda yang kita sayang. Hari ni tuan-tuan datang ke surau, duduk kuliah maghrib ni, korban masa, tuan-tuan korban tenaga. Tetapi Allah beritahu dalam Quran, korban yang paling tinggi ialah korban benda yang kita sayang. Nabi Ibrahim AS ialah contoh yang paling besar nak menggambarkan ataupun nak menjelaskan kepada kita erti pengorbanan yang sebenar. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni daripada kecil hidupnya berkorban. Kita dengar daripada kecil bagaimana dia berhadapan dengan raja, yang mana kita semua tahu nama raja tu ialah Namrud bagi orang Melayu, tapi dalam kitab sebut Namrus. Di kalangan orang Melayu panggil Namrud. Macam mana bila bertukar huruf saya tak tahu, tapi dalam kitab-kitab sebut Namruz. Tapi di kalangan kita sebut Namrud lah. Kena lontar dalam api. Banyak kisah kan kita dengar, Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Sarah alaihi wassalam. Kahwin dengan Siti Sarah alaihi wassalam,
lama kahwin tuan-tuan, masya-Allah tak dapat anak. Kata ulama itu juga pengorbanan. Orang yang tak ada anak, dia faham keadaan tu. Macam mana keadaan dia, kahwin setahun tak dapat anak, 2 tahun tak dapat anak, 3 tahun tak dapat anak. Kawan-kawan dah dapat anak, masya-Allah, dia kahwin tak dapat anak. Ni tuan-tuan, orang yang tak ada anak, dia faham keadaan ni ujian daripada Allah, ni pengorbanan juga. Akhirnya kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala kan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia isteri yang lain. Ada panjanglah kisah dia, masa tak cukup nak cerita pasal tu. Maka kahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar alaihi wassalam. Ni kita ringkaskan cerita. Setelah itu Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar alaihi wassalam, dan kita dapat anak yang kecil, yang mana nama anak tu diletakkan dengan nama Ismail. Kita masa sekejap kita cerita yang kita boleh cerita, insya-Allah. Ismail. Tuan-tuan, mungkin kat sini ada orang nama Ismail. Cuba tuan tanya, kenapa nama tuan Ismail? Nanti dia akan cakap, kerana Nabi ada nama Ismail, sebab itu bapa saya letak nama Ismail. Apa maksud Ismail? Tak tahu lah Ustaz. Saya tahu tu nama Nabi je. Kata guru kami Al-Mahrum Kyai Uzairan Taufik Abdullah rahmatullah alaih, dia mengatakan Ismail datang daripada 2 perkataan. Pertama, Isma' ni dengar. Ail ni orang-orang di kalangan orang apa, orang belah-belah sana dulu, orang zaman-zaman dulu, termasuklah orang Bani Israel, dia panggil Allah ni, ilahi ni dengan il. Sebab itu tuan-tuan tengok Jibril, Mikail kan. Dan kalau tuan-tuan pergi di Palestin, flag kereta orang Israel il je, IL. Tuan tengok dia punya lambang ni kan, IL. Kalau kita orang Kelantan D, orang Johor J kan. Orang Israel flag kereta dia IL. IL tu orang Israel lah, il je. Baik, jadi il ni ialah ilahi, Allah. Jadi kata Kyai Ismail ni datang daripada gabungan perkataan Allah dah dengar. Maksudnya sekian lama aku merintih minta anak pada Allah, sekarang Allah Ta'ala dah dengar rintihan aku, dah terima dah permintaan aku, sebab tu letak nama anak Ismail. Allah dah dengar dah rintihan ni. Ini maksudnya tuan-tuan. Ni kata Almarhum Syekh Uzairan Taufik Abdullah rahimahullah. Baik, tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tinggalkan anaknya. Bayangkan, tinggalkan di mana tuan-tuan? Bukan di Putrajaya ni, bukan di Selangor, bukan di KL, bukan di Malaysia. Tinggalkan di tempat yang Allah sendiri beritahu, wadi ghairi zi zar'in, lembah yang tidak ada asbab kehidupan. Allah sendiri cerita, lembah yang tidak ada asbab kehidupan, tempat yang kering kontang. Di mana tuan-tuan? Di Makkatul Mukarramah, di kota Mekah, yang mana bumi Hijaz ketika itu gersang. Bukan macam Mekah sekarang. Mekah sekarang insya-Allah lah, kalau Mekah sekarang ni tuan-tuan, insya-Allah tak payah tengok jauh, tengok yang dekat depan tuan-tuan je. Kami belajar di sana 4 tahun, pergi kurus balik macam ni. Ni tuan-tuan. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kering kontang, subhanallah. Tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pernah dengar orang pergi umrah mati kebeluran? Tak ada. Saya tak pernah dengar lagi sepanjang saya hidup ni lah, tak pernah dengar lagi jemaah pergi umrah mati kebeluran. Kenyang ada, tak habis makan pun lah ada, masya-Allah. Tapi kebeluran tak ada. Nak beritahu banyaknya makanan ni berkat doa Nabi Ibrahim sebenarnya tuan-tuan. Baik, Allah perintahkan tinggal. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan tinggal anak dan isterinya di mana? Lembah yang kering kontang. Tetapi kena faham tuan-tuan, dalam Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi rahimahullah menceritakan, bukan tinggal saja, tinggalkan bersamanya asbab. Walaupun asbab tu tak memadai, tetapi maksudnya kata ulama, nak tinggal isteri ni kena ada asbab. Tinggalkan dengan asbab, bukan tinggal saja. Tinggalkan dengan apa tuan-tuan? Kata ulama, 1 bekas kurma dan 1 bekas air. Air yang mana kalau tuan-tuan pernah pergi rumah-rumah syekh-syekh Arab kat Mekah, dia ada kulit, kulit binatang tu dibuat macam beg, dalam tu diisi air. Saya pernah pergi rumah satu orang syekh di satu tempat di Mekah, di Nasriyah. Saya tanya, syekh ni kulit apa ni? Dia macam beg, dia boleh gantung kan. Dia kata ini letak air, orang Arab dulu letak air. Saya tanya, pakai kulit Dia kata sebenarnya kalau simpan pakai kulit ni, air dia tak ikut cuaca, dia sejuk lah.
Sebab Mekah kan panas, jadi kalau letak dalam kulit ni air jadi sejuk, dia cakap. Masya Allah. Baik, jadi tuan-tuan, ditinggalkanlah isteri dan anaknya. Kata ulama, berlaku dialog ketika itu. Siti Hajar alaihi wassalam, isteri seorang Nabi Allah, seorang wanita salihah, bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kemanakah kamu ingin pergi dan tinggalkan kami di sini? Lebih kurang perkataannya. Kata ulama, Nabi Ibrahim AS tidak jawab apa-apa. Angguk pun tak, ya pun tak, apa pun tak. Dan diulangi soalannya, sehinggalah Siti Hajar AS bertanya, wahai suamiku, adakah ini perintah Allah? Maka kata ulama, Ibrahim AS mengangguk, menunjukkan, ya, ini perintah Allah. Apa jawab Siti Hajar AS? Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah, kerana di sebalik perintah Allah ada bantuan Allah. Di sebalik perintah Allah ada bantuan Allah. Apa pun perintah Allah, tuan-tuan yang mulia, yang Allah perintah pada kita dalam hidup ini, pasti ada bantuan Allah. Tak saja-saja Allah perintahkan kita. Tuan-tuan tak percaya, dengarlah Bilal azan. Hayya 'alas salah, marilah semayang. Bukan mari saja, hayya 'alal falah, siapa datang aku bagi kejayaan. Ada janji Allah di sana. Bukan saja-saja perintah Allah itu. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kata ulama, Nabi Ibrahim AS telah bergerak meninggalkan anak dan isterinya, dan berlaku perbezaan pada ulama dalam menyatakan tempoh berapa lama Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isterinya. Ada 4 pandangan, tuan. Pandangan pertama menyatakan 8 tahun. Pandangan kedua menyatakan 9 tahun. Pandangan ketiga menyatakan 11 tahun. Pandangan keempat menyatakan 13 tahun. Dia tak ada 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tak ada, tuan. Dia yang ada, Masya Allah, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, tuan-tuan. Setakat pergi dakwah 3 hari ni relax je. Ni 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Masya Allah. Buat apa Nabi Ibrahim AS? Kata ulama, Nabi Ibrahim AS adalah Nabi Allah yang diutus oleh Allah untuk seluruh dunia, tetapi pada masa itu saja. Apakah perbezaan Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim? Kata ulama, banyak. Antaranya Nabi Ibrahim AS diutus oleh Allah untuk seluruh dunia, tetapi Nabi SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam sampai kiamat. Itu Nabi SAW. Nabi Ibrahim seluruh dunia juga, tapi pada waktu itu saja. Nabi SAW seluruh dunia sampai hari kiamat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim AS ni dipanggil dengan gelaran Halilullah, yang dekat dengan Allah. Adapun Nabi SAW Habibullah, kekasih Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah, dalam tempoh Nabi Ibrahim AS tinggalkan anak dan isterinya, tuan-tuan, bukan Nabi Ibrahim tak ingat anak dia, bukan tak rindu anak dia. Bahkan satu orang syekh namanya almarhum Hazrat Maulana Inamul Haq rahimahullah, dia pernah cerita, dia kata Nabi Ibrahim AS ni, tuan-tuan, pernah balik waktu tempoh dia pergi menyebarkan agama ni 4 kali. Bahkan ini juga disebut oleh Syaifur Rahman Mubarak dalam kitabnya Rahikul Maktum. 4 kali balik. Ini menzahirkan, kata ulama, sifat basyiriah, kemanusiaan. Sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan pergi offshore ke, tuan-tuan pergi kursus ke, ataupun kalau ada orang dakwah sini, tuan-tuan pergi dakwah ke, mesti ada rindu. Kalau tak rindu tu pelik lah. Saya Alhamdulillah 4 bulan pergi dakwah, sikit pun tak ada rindu ke anak. Tak ada, mesti rindu punya. Dulu-dulu masa saya kecil, kita pergi keluar dakwah, pakcik-pakcik dakwah ni dulu masa saya kecil-kecil, lepas zuhur baca Quran, ataupun letih ke tidur lah. Lepas zuhur biasa orang dakwah ni makan tengah hari. Lepas makan, sama ada dia membaca Quran, sembahyang sunat, ataupun berehat tidur. Sebab lepas asar kan nak pergi rumah ke rumah, nak pergi jauh lah. Dulu. Sekarang saya dah besar, kan, sebelum PKP dulu, sebelum adanya PKP ni kan, keluar dakwah lepas zuhur, tuan-tuan susah nak jumpa orang dakwah kat masjid lepas zuhur. Sebab waktu lepas zuhur ni waktu free, kan. Amir Sab, ketua jemaah tu, kata boleh nak buat apa pergi, boleh, tak ada masalah. Kat mana pakcik-pakcik tabligh ni? Kebanyakannya dalam kereta. Buat apa? Video call. Dah video call lah sekarang, tuan-tuan. Rindu kat bini, rindu kat anak. Tuan-tuan jangan ingat orang dakwah janggut panjang ni tak rindu bini ni, tak. Tengok lepas zuhur apa dia buat. Video call, WhatsApp, tanya cucu apa khabar cucu. Dia tak tanya bini, tanya cucu.
Tanya anak, masya-Allah. Tu alasan kukuh lah, masya-Allah. Tanya bini macam malu lah kan. Ni tuan-tuan, maksudnya ini sifat kemanusiaan. Bahkan Nabi Ibrahim AS begitu, kata ulama. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, apa berlaku? Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala benarkan. Walaupun ada banyak pandangan, tapi Syafiur Rahman Barakfuri termasuk juga Maulana Ibn Haq rahmatullahi alaih menyatakan 4 kali. Balik kali pertama, tuan-tuan yang mulia, apa berlaku? Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu balik sampai ujung bukit je. Bukit Mekah kan banyak. Sampai ujung bukit saja, tengok keluarga kamu, patah balik. Kali pertama balik, tuan-tuan, sampai dah kat Mekah ni, ujung bukit je bang, nampak buncu rumah kan. Isteri mungkin tengah keluar daripada pintu tu, anak tengah main kat depan rumah. Dah cukup Ibrahim, balik. Itu je tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Taala nak uji dia, masya-Allah. Nak beritahu inilah bapa pengorbanan, bukan biasa-biasa punya korban. Inilah bapa pengorbanan tuan, masya-Allah. Baik. Kali kedua kata ulama, boleh datang dekat sikit, tapi tak boleh dekat dengan rumah. Datang dekat daripada celah-celah bukit, celah-celah batu, dah nampak dekat dah rumah, tapi tak boleh pergi dekat. Kali kedua. Ni kata ulama peringkat-peringkat. Ada peringkat seterusnya kata ulama, boleh pergi dekat tapi tak boleh bercakap. Turun unta pun tak boleh. Atas unta je, tengok dekat dengan rumah, batal balik. 4 kali kata ulama, masya-Allah. Ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pada kita besarnya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nak kita faham apa itu pengorbanan. Ada orang kata, kenapa kita kena buat pengorbanan? Tuan-tuan yang mulia, jangan kata benda akhirat. Benda dunia pun kena korban. Tak payah cerita pada benda akhirat, benda dunia pun kita kena korban. Apatah lagi benda akhirat yang bernilai. Benda dunia, contoh paling mudah, makan. Tengah hari punya makanan. Kan? Kita kira tengah hari punya makanan, full package punya makanan lah. Orang yang biasa makan sedapnya kan. Dalam pinggan dia ada apa tuan? Dalam pinggan ada nasi. Nasi datang sendiri ke? Tak. Usaha petani. Petani korban tuan-tuan, masya-Allah. Pergi ke sawah, pergi ke bendang dengan pacat, dengan lintah, dengan panas, dengan hujan, masya-Allah. Kena pacak orang-orang pula kat situ. Takut burung kacau. Macam-macam lagi perkara yang dia uji kan, untuk menghasilkan beras yang kita makan. Kita makan relax je, nasi tambah lebih kat boleh order pula. Yang kedua, dalam pinggan kita ada apa tuan-tuan? Ada ikan. Ikan bukan datang sendiri tuan-tuan. Ikan ni pengorbanan nelayan. Orang yang siapa bapa nelayan dia tahu. Pengorbanan nelayan yang besar tuan-tuan, masya-Allah. Baru ni kita dengar orang pergi cari ikan, dipukul ombak, meninggal, masya-Allah. Itu ombak, subhanallah, bukan biasa tuan-tuan. Orang yang biasa pergi ke laut, dia tahu macam mana keadaan. Kami orang Mesir duduk tepi pantai, memang membesar dengan laut. Bukan senang tuan-tuan, masya-Allah. Mujahadah orang pergi laut ni. Daripada korban orang yang pergi laut tadi, maka dia telah bawa balik ikan, subhanallah. Ada kat pinggan kita. Yang ketiga, korban siapa? Kat pinggan kita ada ikan, ada apa? Ada ayam, ada kambing, ada itik kan. Lauk tu. Korban siapa? Korban penternak. Penternak juga korban, keluar rumah, jaga ayam, ternak ayam, jaga lembu, subhanallah, jaga kambing. Dan jaga kena jaga betul-betul, bukan boleh jaga suka-suka tuan. Ada setengah-setengah ayam tak boleh kena panas. Kena panas mati, keras kat situ. Kambing tak boleh kena hujan. Dan kambing pula kena tengok. Kambing ni kambing mana? Saya tuan-tuan yang mulia tahun lepas ceramah di Pekan. Habis ceramah pergi minum dengan orang surau. Dalam jemaah surau tu ada doktor veterina. Saya pun cakap lah, saya ni asal orang Mesir, membesar kat tepi laut, kahwin dengan orang Felda Jendera. Saya tak pernah duduk Felda. Hari pertama kahwin pening dah kepala. Kenapa pening duduk kat Felda ni? Keluar daripada Felda baru boleh bernafas sikit. Masuk Felda pening balik. Alhamdulillah bapa saya bukan peneroka, bapa mertua saya cikgu. Dia pencen, dia pindah duduk Pekan, duduk tepi pantai. Jadi saya rasa macam menyambung semula lah. Doktor veterina tu kata, oh saya dah faham ustaz, macam ni ustaz. Dalam kami kerja dulu, masa saya kerja veterina dulu, dia kata kambing yang duduk kat tepi laut, kalau bawa pergi ke Felda, kambing tu 2-3 hari mati. Kambing mati, dia kata. Ustaz pun tak boleh tahan, ni lebih kurang lah kata kan. Tak boleh tahan. Maksudnya cuaca tu manusia tak semua macam tu. Baru saya faham kenapa saya pening duduk Felda. Rupanya ni tuan-tuan, kambing pun tak boleh seberang-seberang. Dekat pinggan kita ada apa tuan-tuan? Ada sayur, ada buah. Ini kerja apa tuan-tuan? Kerja berkebun. Subhanallah, dia pun buat pengorbanan. Dan tuan-tuan yang mulia, natijah daripada empat yang berkorban tadi,
peniaga juga berkorban. Dia yang kolek pergi jual, subhanallah. Jadi nak makan sepinggan nasi pun 5 orang korban, apatah lagi untuk perkara agama. Jadi tuan yang diberkati Allah SWT, setelah balik Nabi Ibrahim AS, subhanallah, apa berlaku? Allah SWT telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia, tuan-tuan. Dahlah tuan-tuan bayangkan, dekat berapa tahun tinggal? Ada pandang kata 8, kata 9, ada kata 11, ada kata 13. Dekat 13 tahun tinggal, subhanallah. Balik-balik Allah perintah sembelih, subhanallah, dalam mimpi. Tuan-tuan, apa yang dikatakan kepada Nabi Ismail? Nabi Ibrahim cerita, Nabi Ismail jawab apa? Faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buatlah apa yang diperintahkan wahai ayah, engkau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Kata ulama di sini, didikan ibu yang begitu luar biasa. Walaupun bapa tak ada, tak bersama, tetapi didikan ibu yang salihah menjadikan anak itu soleh. Ni tuan-tuan, jangan main-main. Didikan Siti Hajar alaihi wassalam. Berbeza keadaan Allah Ta'ala cerita dalam Quran dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kata ulama, hidup dengan anaknya yang bernama Kan'an. Membesar anak tu tadi di depan mata Nabi Nuh. Nabi Nuh tak tinggal jauh pun anaknya, tetapi bersamanya ibu yang tidak salihah. Ulama kata kisah Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala bukan nak aibkan Nabi Nuh, tetapi nak bagi tahu kita umat sampai kiamat bahawa isteri ujian, anak ujian. Sebab itu kita tak boleh kata sebarang-sebarang. Kalau imam dia ada bini ataupun ada anak yang tak taat perintah Allah, tak tutup aurat, kita boleh kata dia bapa imam, anak macam ni perangai. Tak boleh. Sebab pasti dan pasti imam tu dah cakap dekat anak dia, dia dah buat yang terbaik dah, tapi hidayah milik Allah. Ujian yang macam mana berlaku pada Nabi Nuh, sekarang Allah Ta'ala uji dia. Kita patut syukur Allah tak uji kita. Jadi tuan-tuan, ibu rahmati lagi dekat salah perbandingan dua tu, kata ulama. Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Ibrahim AS. Daripada didikan isteri Nabi Ibrahim AS, ibu yang salihah, maka lahirlah anak yang salih. Sebab itu tuan-tuan yang mula, kita kena bawa isteri kita untuk belajar agama. Libatkan isteri kita dengan kerja agama, supaya isteri kita tuan-tuan yang mulia dapat bentuk anak jadi anak yang salih. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana walaupun kita orang yang mana orang sanjung, ni orang hebat ni, orang masjid, orang surau, ni penceramah, tapi isteri kita tak didik dengan agama, maka apa yang mak tu tadi, isteri tadi beritahu pada anak, itulah yang anak pegang. Sebab itu tuan-tuan, jangan pelik kenapa anak ni dia macam kadang-kadang renggang kita. Sebab banyak masa dengan mak dia, dan mak dia kalau anak nakal kat rumah, dia akan cakap, kau nakal lah, bapak kau balik siap kau, aku beritahu kau bapak kau. Jadi anak ni dah set dalam otak, yang paling jahat dalam rumah ni bapak. Sebab kalau dia balik siap aku. Sebab mak dia cakap macam tu. Mak dia kata, kau nakal lah, lompat je tangga, bapak kau balik aku beritahu siap kau. Jadi anak daripada kecil membesar fikir bapak lah paling jahat dalam rumah ni, sebab dia balik siap aku, habislah aku. Ni tuan-tuan, didikan mak ni, masya-Allah, didikan ibu. Jadi didikan Siti Hajar AS telah membentuk orang yang saleh, bahkan menjadi Nabi Allah, itu Nabi Ismail AS. Kata ulama, masya-Allah, nak beritahu besarnya korban Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, kita ringkaskan cerita, tuan-tuan pun pernah dengar kisah ni, tetapi kisah para Nabi ada nur, ada cahaya. Berulang-ulang kita cerita, kita takkan bosan. Sebab nur adalah makanan bagi rohani. Sebab itu kita dengar kisah Nabi berpuluh-puluh kali pun kita rasa macam baru kali pertama dengar. Sebab dia ada nur kisah Nabi. Kisah dalam Quran, dalam hadis ada nur. Maka dibawalah Nabi Ismail AS. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan suruh mutakhir tunjuk kat mana nama Jabal Qurban. Sebab biasanya Jabal Qurban ni waktu 4 bas lalu kat situ, jemaah umrah semua tidur. Jadi mutawif tak kejut lah. Mutawif buat senyap kan, mutawif pun dah kering tekak lah ceramah kan, sampai situ senyap je kan. Jadi tuan-tuan pesan kamu tadi, ustaz, saya dah pergi umrah 2-3 kali, tapi Jabal Qurban tak pernah tengok. Jabal Qurban kat Mekah ni tak pernah tengok. Baik, nanti dia kata tunjuk tuan-tuan, Jabal Qurban ni dia ada kubah kecil tuan-tuan. Itu tempat Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail. Dia terletak di antara Muzdalifah dengan Mina, kat situ. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail. Tengah-tengah bawa, apa berlaku? Iblis datang. Iblis datang. Iblis kata, wahai Ibrahim, kamu ni nak sembelih anak ke? Dah lama tak dapat anak. Dapat anak Allah suruh tinggal.
Dah balik dah pergi buat dakwah, balik-balik Allah suruh sembelih pula. Cuba tengok muka anak kamu, tergamak ke nak sembelih? Kata ulama ni, Allah Ta'ala nak tengok ujian yang diberikan kepada Ibrahim AS. Macam mana keadaan Ibrahim? Ibrahim AS telah ambil batu dan lontar, kata ulama. Datang kepada Ismail. Ismail, kamu tengok bapak kamu ni, dah tinggalkan kamu, membesar kamu dengan mak kamu, balik dia sembelih pula kamu. Nabi Ismail baling batu, tuan-tuan. Sebab nak cerita takwa mereka pada Allah, satu keluarga. Kisah mereka satu keluarga ni, tuan-tuan yang mulia, bukan sahaja sekadar kisah, bahkan jadi ibadah yang tiap-tiap tahun orang Islam pergi buat, iaitu ibadah haji dan ibadah korban. Bayangkan kisah itu begitu mengembirakan Allah, sehingga sampai kiamat diulang-ulang, tuan-tuan. Tikrar, diulang-ulang. Allah Ta'ala suka, tuan. Masya Allah. Baik, tuan-tuan, kemudian Iblis pergi dekat Siti Hajar. Wahai Hajar, tengok suami kamu, tinggalkan kamu dengan anak kamu. Kemudian balik-balik dah sekian lama tinggal, sembelih pula. Siti Hajar pun baling batu, kata ulama. Itu lontar jamrah tu ada 3, tuan-tuan. Ada 3 lontar jamrah. Sampailah Nabi Ibrahim AS di tempat yang mana yang sekarang panggil Jabal Qurban. Dibaringkan Nabi Ismail AS. Nabi Ismail bagi tahu pada ayah dia, wahai ayah, kalau kamu nak sembelih aku, buat 3 perkara. Dia ajar pula ayah dia macam mana cara nak sembelih. Pertama, asah pisau tajam-tajam. Sebab itu dalam korban kita kena asah pisau tajam-tajam. Sebab kalau kamu asah pisau tajam, kamu bawa sembelih aku sikit, tak habis sembelih aku dah menjerit dan kamu akan sian dan kamu tak dapat sempurnakan perintah Allah. Ini semua berlaku kerana nak sempurnakan perintah Allah, tuan. Yang kedua, kamu buka baju aku. Sebab kalau baju tak buka, darah kena kat baju. Kalau ibu jumpa baju ni, dia akan sedih. Yang ketiga, jangan telentangkan aku, telungkupkan aku, supaya kamu tak tengok muka aku. Kalau kamu tengok, kamu rasa kesian, kamu takkan sempurnakan perintah Allah. Bayangkan, tuan-tuan, macam ni punya keadaan. Kalau letak Nabi Ismail tu kat tempat kita, macam mana? Allahu Akbar, biar betul ayah aku ni. Tapi Nabi Ibrahim AS, seorang Nabi yang saleh, anaknya juga saleh, isterinya salihah. Ni keluarga yang berkat, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan yang mulia, diringkaskan cerita, nak disembelih Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim AS waktu nak sembelih, kata ulama, perasaan kemanusiaan, perasaan sayang pada anak, perasaan manusia ni, tuan-tuan, fitrah ada dalam diri Nabi Ibrahim AS, kata ulama. Bahkan Allah Jalla wa'ala pun tak nak Nabi Ismail disembelih, tetapi Allah nak perasaan cinta pada anak itu dibuang daripada hati ataupun berdiri Ibrahim AS. Kata ulama, nak sempurnakan perintah Allah ni, setelah sekian lama tak dapat anak, nak sempurnakan, apa berlaku? Nabi Ibrahim AS kuatkan semangat. Kata ulama, sebab itu Nabi Ibrahim AS telah bertakbir nak kuatkan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Besar, tiada siapa lagi besar daripada Engkau. Perintah Engkau lah yang Maha Besar, Engkau lah segala-galanya. Tu Nabi Ibrahim AS nak kuatkan perasaan. Nabi Ismail AS dengar, tuan. Nabi Ismail membenarkan apa yang ayah dikatakan. La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Allahu Akbar, benarlah ya Allah, Engkau lah yang Maha Besar. Aku sanggup apa saja berlaku, walaupun aku sanggup disembelih untuk menyempurnakan perintah Engkau yang Maha Besar. Tuan-tuan, Jibril AS, malaikat tak ada perasaan. Jibril AS, kata ulama, melihat kerana itu Jibril jadi sedih. Jibril AS pernah berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Besar, segala puji bagi Engkau. Kata ulama, Jibril AS terbayang keadaan ataupun kenangan ketika dulu waktu penciptaan manusia, malaikat bagi tahu ini makhluk akan tumpah darah kamu ke bumi. Sekarang Jibril AS tengok ada manusia yang sanggup korbankan diri semata-mata untuk sempurnakan perintah Allah. Tuan-tuan, Allah suka perkataan ni sampai kiamat takbir raya kita baca ni, tuan-tuan. Sampai kiamat. Sebab itu tuan-tuan jangan tanya imam kenapa takbir raya aktiviti sekejap sangat, tak puas. Saya tak lepas tarik lagi, imam dah tak ambil mic. Sekejap je, maghrib sampai sebelum solat raya. Tapi Aidil Adha sampai muntah, tuan-tuan. Sampai jemaah kata, imam dah tak nak. Dalam kitab Matul Musalli kata, bila start? 9 dah start, tuan-tuan. 9, 10, 11, 12, 13, 5 lagi. 9, 10, 11, 12, 13, 5 lagi. Takbirlah puas-puas. Sebab apa? Sebab kisah takbir ini bertepatan dengan kisah
korban Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala ganti dengan kibas, nak beritahu kepada kita ni besar korban Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan yang mulia, sempena bulan korban ni, tak lama lagi kita akan masuk bulan korban. Sekarang Zulkaidah. Kenapa nama Zulkaidah? Zul ni yang mempunyai, Kaidah ni duduk, bahasa Arab maksudnya duduk, yang mempunyai orang yang duduk apa? Ready nak buat haji. Tu Zulkaidah tu. Zulhijjah ni bulan haji. Tu Zulhijjah, Hijjah ni haji. Jadi tuan-tuan, bulan ni masya-Allah tahun ni kita tak dapat tunaikan haji. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada dapat surat dah. Macam kami pun tugas. Tahun ni dia dapat surat bagi tahu kami tak ada tugas untuk pergi tunaikan, bawa jemaah pergi haji. Tuan-tuan, ini sunnah besar Ibrahimiyah, tak dapat buat. Tak dapat buat yang tu, jangan tinggal yang nombor 2, iaitu korban. Korban ni sunnah Ibrahimiyah, dah lah tak dapat pergi haji, korban pun tak buat, masya-Allah. Bahkan ada yang berkira-kira pula, ya Allah kan, korban dah buat dah, bila abang buat? Dia punya tarik nafas tu dia pun tak ingat bila. Rasa dalam 20 tahun lepas tu Ustaz, 20 tahun lepas tu buat. Korban ni tuan-tuan di acara tahunan, bukan bulanan. Subhanallah. Tuan-tuan, elektrik kita bayar bulanan. Lagi musim sekarang ni tak nak cakap lah kan. Bil air bayar bulan, bukan bayar tahun. Bil astro bayar bulan, bukan bayar tahun. Bil handphone, tak kisah tuan-tuan pakai dinamo apa, bayar bulan, bukan bayar tahun. Sebulan katalah 100, ni anggaran kasar lah kan. Setahun dah 1,200. Itu satu bil. Belum lagi mereka yang dalam kurungan, tak mau cakap kuat, cakap perlahan, isap okok. Tuan-tuan, seminggu berapa kotak? Mungkin 2 kotak, saya pun tak tahu harga berapa. Mungkin lah, saya rasa RM20 sekotak. Mungkin lah kan, saya pun tak tahu. Kampung saya pun isap okok daun je. Jadi mungkin 20 sekotak. Seminggu 2 kotak, dah 20. Darab dengan sebulan, darab dengan setahun, dah berapa tuan-tuan? Kalau bil tadi sebulan 100, setahun 1,200, kita rasa biasa. Tiba-tiba korban, pengusi surau buka, satu bahagian 700. 700, astagfirullahalazim. Ini pengusi makan duit ke apa ni? Mahal sangat ni 700. Tak ada yang murah lagi ke? Ada murah kat Kemboja. Berapa Kemboja buat? 450. Mahal, astagfirullah, mahalnya. Dia orang ni makan duit ke? Makan duit tepi kot ni. Mahal sangat. Ada murah lagi tak? Paling murah ada kat India. India, kenapa murah? India tak boleh sembelih lembu depan-depan orang. Sembelih dalam rumah, nyorok-nyorok sembelih. Berapa harga dia? 300. Ini yang ikhlas. Dalam rumah sembelih, saya ambil yang India punya. Tapi tak boleh ada korban juga. Ini tak korban terus. Bayangkan tuan-tuan. Bahkan pendapat ulama kata apa? Orang yang tidak berkorban tidak dianjurkan oleh Nabi SAW untuk datang ke tempat korban. Tidak dianjurkan. Orang yang tak korban, lepas main raya, balik. Ni sampai macam tu, dari pendapat ulama kata, kalau dia tak berkorban pada tahun tu, sampai macam tu sekali. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa satu ketika Allah uji dengan kemiskinan. Allah Ibnu Abbas, tuan-tuan, apa yang berlaku pada Ibnu Abbas? Ibnu Abbas keluarkan pendapat bahawa sembelih ayam pada hari korban pun dibenarkan. Kenapa? Itu bukan untuk kita tuan-tuan. Itu untuk orang yang begitu fakir, yang dalam setahun pun tak jumpa ayam. Tapi raya korban, dia kumpul duit daripada awal tahun, daripada Januari ataupun daripada Muharram tahun lepas, kumpul cukup raya korban, duit ni mampu beli ayam je. Maka dia beli ayam. Ada pandangan kata dia beli, mampu beli ikan je duit ni. Dia beli. Dan itu diniatkan sebagai korban. Untuk dia dibenarkan, kata Ibn Abbas. Sebab yang Allah nak ialah pengorbanan. Bukan Allah Ta'ala nak darah ataupun daging yang kita korbankan tu. Maka sebab itu tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihlah, kita pasanglah niat untuk berkorban tuan-tuan. Saya dengar surau ni dia buka korban. Tuan-tuan ambil lah bahagian, masya-Allah. Ambil bahagian. Tuan-tuan, Allah SWT begitu suka. Bahkan binatang korban yang kita korbankan tu nampak macam tak ada apa-apa, Allah Ta'ala kira tuan-tuan, kuku dia, bulu dia, semua anggota dia menjadi asbab keampunan, maghfirah daripada Allah Ta'ala di akhirat, dan akan jadi tunggangan kita di akhirat tuan-tuan. Macam kita dengar lah orang cakap, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India yang tumpang kerja dekat negara kita pun cari lembu yang gemuk-gemuk. Ini bukan kat Malaysia je tuan-tuan. Bahkan saya di Madinah dulu waktu belajar raya korban, kita pergi di ladang, kita tengok ladang kambing di Madinah tu. Di belakang Uhud tu ada pasar nama Kharash. Itu pasar kambing tuan.
kambing paling besar di mana namanya An-Najdi, kepala putih, badan hitam. Harga dia, harga adik-beradik 2,500 ke 3,000, tak mahal. Harga adik-beradik 2,500 rial ke 3,000, bukan ringgit tuan-tuan, rial. Tuan-tuan convert lah tengok berapa. 2,500 rial ke 3,000 tu An-Najdi. Kecil sikit ataupun ranking nombor 2, taklah kecil, besar juga. Namanya Swakni. Harga dia daripada 1,800 ke 2,300. Tu namanya Swakni. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang paling kecil pula dia 20 jenis. Tapi tak cerita semula, tu nanti tajuk bak kambing ni kita cerita lah. Ni kita cerita selingan je. Paling kecil namanya bir-bir. Tuan-tuan jangan dengar saja, tuan-tuan catat, nanti tuan-tuan buka kat Google. Kalau tak percaya cakap saya lah. Ada jemaah dia buat, dia balik betul lah Ustaz cakap, memang saya tengok kat Google kambing tu. Kambing paling kecil di mana namanya bir-bir, bukan biri-biri kan, bir-bir. Bir-bir ni punya kecil, bulu pun tak ada bang. Bayangkan punya do'if punya bulu pun tak, kita pun ada bulu rambut, dia bulu pun tak ada. Ekor kecil macam ekor kancil. Harga dia lebih kuat 400 ataupun 500 rial. Ni bir-bir. Raya korban, tuan-tuan pergi tempat sembelih di Madinah lah ni cerita dia. Tuan-tuan tengok orang bawa masuk, tukang lapah tu, tukang sembelih dia seorang je, bukan macam kita seekor kambing satu taman tu pun. Dia seorang, dia sembelih, dia lapah seorang je orang Arab ni. Dia bawa masuk kambing An-Najdi ataupun Swakni. Tuan-tuan tak payah tanya dia, saya tolong bagi tahu tu siapa punya. Kalau tak Arab punya, itu adalah orang Pakistan atau orang India ataupun orang Bangladesh punya. Tapi kalau dia bawa masuk kambing bir-bir yang bulu pun tak ada tadi, tuan-tuan tak payah tanya dia, saya tolong jawabkan siapa punya. Kalau tak orang Malaysia punya, orang Indonesia punya. Ni Malay Archipelago. Dia cari yang paling kecil sekali. Dia tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, ini yang berlaku. Orang yang mana kerja dia Bin Laden, mop lantai je di Masjid Nabawi, tukang bersih Masjid Nabawi, gaji 800 sebulan. Itu tak kira nak hantar kat kampung lagi berapa. Tapi untuk korban dia menabung, kumpul duit. Saya tanya, bang, kenapa ambil yang besar? Dia kata untuk Allah setahun sekali. Dia punya cakap tu, walaupun ustaz yang dengar berdesing telinga tuan. Untuk Allah setahun sekali. Betul. Kita untuk makan kadang sampai ke Ipoh sampai pergi makan. Kita nak makan sampai pergi ke Batu Pahat, nasi 40 hari. Jauh-jauh tak apa. Untuk korban 700. Astagfirullah, pengusi apa ni, makan duit ke apa. Sampai macam tu sekali. Sebaik-baik kita tahu bila korban di tempat kita, sebab daging akan diagihkan di asnaf kat tempat kita. Tapi kalau kat tempat kita dah banyak dah, masya-Allah. Ataupun kat tempat kita tak buat, kita cari tempat-tempat yang mana subhanallah yang orang Islam di sana memerlukan. Di Syria, Kemboja, di Bangladesh, di tempat-tempat yang memerlukan, subhanallah. Ataupun kita buat korban di Mekah juga, ramai orang susah di sana, masya-Allah. Jadi tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih, semoga Allah terima kita semua, dan semoga tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, tahun ni kita niatlah berkorban. Dalam keadaan kita tak dapat untuk bertarawih sepanjang bulan Ramadan, tak dapat berbuka bersama-sama, banyak amal yang kita tak, yang biasa kita buat tak dapat kita buat. Ni korban jangan tinggal tuan-tuan, masya-Allah. Kita azam untuk buat. Cek je akaun tengok, lepas rasa korban ni, insya-Allah takkan miskin orang korban. InsyaAllah takkan papu orang korban. Bahkan orang yang membelanjakan harta jalan Allah SWT, Allah Ta'ala akan ganti semua harta tu sebelum dia meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Saya mohon maaf semuanya bagi perkongsian. Ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta kepada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Semoga apa yang saya cakap, saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang dengar dapat amalan, sama-sama kita sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis yang terbaik kepada Allah. Semoga Allah berhenti. Subhanallah.